السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin, muslimat, sahabat pendengar Ikiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai dan masih berada dalam ayat yang ke-152 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya, yakni memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya, sehingga ke masa kamu lemah, yakni hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula menderhaka dan yakni melanggar perintah Rasulullah. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, yakni kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita telah lihat sebahagian daripada ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada permulaan pertempuran di Uhud itu, Allah telah memberikan kemenangan kepada tentera muslimin, yang mana Allah telah menunaikan janjinya di dalam ayat-ayatnya dan juga melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahawa kemenangan itu pasti berpihak kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Namun pertolongan itu dan kejayaan itu telah menjadi ujian kepada tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka diperlihatkan sesuatu yang menjadi kegemaran manusia, iaitu harta dan berbentuk ghanimah atau harta rampasan perang yang telah ditinggalkan oleh tentera-tentera musyrikin tatkala mereka melarikan diri. Lalu situasi itu telah menatijahkan sesuatu yang sebaliknya, iaitu kemenangan telah bertukar menjadi kekalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan dalam ayat ini apa yang telah berlaku terhadap tentera-tentera muslimin ketika perang Uhud, yang mana mereka telah mengalami kekalahan, dan kekalahan itu adalah disebabkan setengah dalam kalangan mereka telah mengalami kelemahan, mengalami lemah semangat, dan membawa kepada
perbalahan atau perselisihan faham, seterusnya membawa kepada keingkaran terhadap perintah dan amaran arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun perkara ataupun keingkaran ini dibuat oleh sebahagian daripada tentera-tentera tersebut, namun ia bukan sahaja menimpa kepada mereka, bahkan mengakibatkan kekalahan secara keseluruhan. Kerana itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 25 daripada suratul Anfal. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang bermaksud dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Maka inilah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahawa sesuatu yang dilakukan oleh sebahagian akan mengakibatkan sesuatu balasan yang bukan menimpa hanya sebahagian itu, tetapi akan menimpa keseluruhan atau kesemua orang yang ada ketika itu. Maka dapat kita lihat dalam ayat ini betapa Allah Subhanahu wa taala telah menyusun secara susunan yang teratur apa yang telah berlaku terhadap sesetengah orang yang beriman atau tentera-tentera muslimin tatkala berlakunya peperangan Uhud itu, dan mengakibatkan apa yang berlaku kepada mereka dan keseluruhan mereka, iaitu disebabkan mereka buat pertama kalinya al-fashal, berlakunya al-fashal daripada mereka, hatta idza fashiltum, iaitu rasa lemah dalam diri daripada bersabar, kelemahan dan kegagalan untuk bersabar, untuk mengawal diri, mengawal nafsu agar terus tetap berada di situ dan bersabar. Kemudian apa yang berlaku seterusnya pula ialah at-tanazu', iaitu perselisihan faham sesama mereka, dan perselisihan atau at-tanazu' itu menatijahkan, iaitu kebanyakan dalam kalangan mereka, khususnya tentera-tentera pemanah, telah meninggalkan posisi masing-masing dan telah turun ke medan perang atau ke medan Uhud untuk mengumpulkan harta rampasan. Kemudian rentetan daripada itu, secara susunannya atau secara kronologinya, mereka telah melakukan maksiat, iaitu pelanggaran terhadap arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu merupakan panglima tentera mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi membawakan persoalan, apakah hikmah di sebalik firman Allah min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah memperlihatkan kepada kamu sesuatu yang kamu sukai. Maka jawapannya ialah atau hikmahnya ialah untuk memperingatkan betapa besarnya larangan ataupun perintah yang telah dilanggar itu, iaitu betapa besar juga maksiat atau keingkaran yang dilakukan itu. Kerana mereka, iaitu tentera-tentera pemanah itu, apabila mereka menyaksikan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan menunaikan janji Allah yang menjadi hak mereka, maka mereka telah membalasnya dengan sesuatu yang tidak patut dilakukan. Sepatutnya mereka menghindari diri daripada melakukan maksiat. Sepatutnya mereka terus patuh pada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka melakukan sebaliknya, maka kemuliaan itu telah berubah, telah diambil semula oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah menimpakan sesuatu sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu Allah berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Allah menendahkan, Allah menyingkap ke dalam lubuk hati orang-orang yang beriman atau tentera-tentera tersebut. Minkum may yuridud dunya, sebahagian daripada kamu yang inginkan, ada yang inginkan keduniaan, dan sebahagian kamu ada yang inginkan akhirat. Memperincikan apa yang dimaksudkan sebagai tanaza'tum atau at-tanazu' yang berlaku antara tentera-tentera pemanah ataupun antara tentera-tentera muslimin secara umum
yang menyertai peperangan Uhud ini. Demikian jawapan daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bermaksud, kamu wahai orang-orang yang beriman, kedapatan dalam kalangan kamu yang hendakkan dunia, yang hendakkan kesenangan dunia, sehingga menyebabkan mereka atau sesiapa jua pun yang demikian sanggup meninggalkan posisi yang telah dikhususkan, yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya golongan ini melawan hawa nafsu mereka, menentang rasa tamak dalam hati dan diri mereka, dan terus taat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kemenangan itu akan terus dikecapi oleh tentera-tentera muslimin itu dan akan memperolehi ghanimah atau harta rampasan perang yang diingini itu. Dan dalam kalangan kamu juga, kata Allah, yang inginkan melalui jihad atau perjuangan ini menginginkan balasan di akhirat, iaitu mereka yang telah taat terhadap arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah terus berjuang tetap pada tempat dan posisi masing-masing, mempertahankan dengan sepenuh daya dan upaya mereka, dengan penuh keberanian, dan yang mereka itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka redha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan memperolehi balasan yang sebenar. Walaupun mereka tewas dalam peperangan ini, tetapi akan beroleh ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, kerana mereka telah taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jarir At-Tabari menyatakan bahawa Ibn Abbas berkata, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada tentera-tentera musyrikin pada permulaan peperangan Uhud, maka berkatalah tentera-tentera pemanah itu, lekaslah atau cepatlah mengumpulkan harta perampasan tersebut, jangan sampai kamu ketinggalan dengan orang lain. Maka berkata pula yang lain, jangan lakukan yang demikian sehingga kita diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak mengetahui bahawa sesiapa pun dalam kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang inginkan dunia dan keduniaan, sehinggalah berlaku apa yang berlaku ketika peperangan Uhud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah dia tarbiyah Allah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu tarbiyah yang begitu perit dan memeritkan. Kerana itulah peristiwa Uhud ini perlu kita kaji dengan bersungguh-sungguh, betapa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui akan kelemahan manusia, iaitu mudahnya manusia tergoda dengan dunia dan keduniaan. Mudahnya manusia tertarik kepada harta benda, walaupun tatkala mereka dalam keadaan yang sepatutnya tidak ada rasa selesa, iaitu ketika peperangan. Bermaksud manusia ini tetap manusia, walaupun dalam keadaan yang tidak stabil, dalam keadaan yang panik, dalam keadaan yang tegak. Manusia disebabkan oleh sifat kemanusiaan yang sukakan keduniaan, yang mudah tergoda kepada perkara-perkara itu, mereka lupa bahawa mereka ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan, ada arahan yang perlu dilaksanakan, dan sampai sanggup untuk meninggalkan arahan dan mencuaikan perintah tersebut. Maka perlulah kita memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mendidik para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berlakunya perang Uhud, dan itulah juga yang perlu kita fahami daripada peristiwa peperangan Uhud ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah berfirman, thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum, yang diterjemahkan kepada, dan kemudiannya Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu, dan sungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Para ulama mengatakan bahawa Allah menggunakan kalimah thumma sarafakum, dan Allah tidak menggunakan kalimah hazimtum atau kamu telah dikalahkan.
Kerana apa yang berlaku di Uhud itu bukanlah dinamakan sebagai hazimah atau kekalahan, walaupun ia juga bukanlah nasran, bukanlah suatu kemenangan. Kerana al-hazimah, jika digunakan perkataan al-hazimah, ia membawa maksud bahawa orang-orang Islam telah melarikan diri ketakutan ataupun telah dikuasai dan ditahan sebagai tentera ataupun sebagai tawanan perang oleh musuh-musuh mereka. Dan ia tidak berlaku atau tatkala peperangan Uhud. Akan tetapi yang berlaku ialah pertambahan bilangan tentera Islam yang mati syahid. Lebih ramai daripada kalangan tentera musyrikin yang mati, disebabkan sebahagian daripada tentera muslimin yang telah mengingkari pesanan dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tertipu dan tergoda dengan perhiasan harta dunia yang telah mereka atau telah mendorong mereka untuk mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan kita sambung lagi. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.